Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kasih sayang, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita bertemu kembali di Jawi Labuan Live bersama saya DJ Syahrul yang disiarkan di Facebook Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dan jangan lupa kepada anda semua untuk mengikuti live ini dan sharekan video dan live ini supaya semua daripada kita dapat manfaat daripada program ini. Dan untuk anda semua, apa khabar sidang penonton sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik, semoga semuanya dalam keadaan sihat. Walau di mana pun anda berada, di Labuan, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, walaupun apa sahaja yang anda lakukan, bekerja, yang ada dekat rumah, tengah relax ataupun tengah duduk santai di rumah, semoga anda semua dipermudahkan urusan dan diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sidang penonton sekalian. Sebelum ini kita dah bawakan kepada anda tentang Jawi Labuan Live di sebalik tirai tugas. Dan kali ini saya nak bawakan kepada anda semua dengan tajaan dan penaja kita iaitu Exin akan membawakan kepada anda tentang satu konsep dan topik yang baru yang melibatkan dan berkenaan dengan isu-isu semasa. Dan untuk pengetahuan anda semua, penaja Exin kita hari ini adalah terdiri daripada gabungan 20 buah NGO Islam utama yang berada di Malaysia, yang mana mereka ini berperanan sebagai badan pemantau mewakili masyarakat madani melindungi kedudukan agama Islam dan umat Islam di Malaysia secara objektif dengan tegas dan berhemah. Fokus utama Exin ini adalah kepada pembangunan dakwah Islam, mempertahankan kedudukan Islam dan penyebaran rahmatan lil alamin. Baiklah, tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini Jawi Labuan Live kita agak special dengan topik yang terbaru. Dan hari ini kita akan membawakan kepada anda satu tajuk yang cukup menarik yang boleh dikongsikan kepada anda semua, dan dijadikan sebagai satu sumber rujukan. Dan hari ini kita bawakan kepada anda, kita akan fokus kepada institusi pendidikan, iaitu tajuknya Di Mana Hilangnya Adab Pelajar. Dan jadi untuk perkongsian dan penjelasan tajuk untuk Jawi Labuan Live pada kali ini, kita bawakan kepada anda dua orang tetamu yang cukup istimewa, iaitu panel yang pertama iaitu Iris Kosrina binti Muhammad Hazri. Apa khabar Iris? Sehat? Baik. Baik. Untuk panel yang kedua, kita bawakan kepada anda iaitu Muhammad Syariful Jaman bin Abdul Hamid. Apa khabar Syariful? Alhamdulillah, Sehat? sehat. Nervous? Dah makan? Sudah sarapan? Makan apa tadi? Makan mie je. Makan mie. Makan mie tapi sikit lah sebab nervous lah. Baiklah. Untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, kedua-dua tetamu kita ini adalah pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Ranca-Ranca Wilayah Persekutuan Labuan. Dan sebelum ni pun kita telah bawakan kepada anda, kita dah sembang kepada anda dan bawakan di dalam Jawi Labuan Live ini tentang tentang isu-isu berkenaan dengan parenting dan di sebalik tirai tugas. Dan kali ini selalunya kita interview orang-orang yang dewasa. Kali ini kita ambil peluang untuk kita bersembang santai dengan pelajar-pelajar. Sebab apa? Ini melibatkan guru dan pelajar. Bila sebut tentang institusi pendidikan, memang tak lari daripada guru dan pelajar. Kalau ada guru, mesti akan ada pelajar. Kalau ada pelajar, mesti kena ada guru. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan tentang berkenaan di mana hilangnya adab pelajar ini,
sebelum tu kita kalau macam istilahnya kita tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal. Maksudnya kalau macam orang kat luar sana nak tahu tetamu kita ni lebih mendalam ni. Tadi tahu nama je. Ni kita nak tahu lebih mendalam. Jadi untuk soalan yang pertama ni biasalah perkenalkan diri. Kalau macam interview ke apa mesti akan perkenalkan diri dulu. Jadi untuk perkenalkan diri. Jadi kita nak perkenalan dah dulu. Kalau biasa kita bagi ladies first. Gitu. Ladies first dulu. Kita bagi pelajar perempuan dulu iaitu saudari kita, saudari Iris Kasrina. Iris boleh perkenalkan diri Iris. Silakan Iris. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iris Kasrina binti Muhammad Hazri. Boleh panggil Iris je. Saya merupakan pelajar SMK Ranca-Ranca lah, berumur 16 tahun dan sekarang ni berada di kelas 4 Abu Raihan mengambil aliran sains tulen, iaitu 4 mata pelajaran elektif lah. Matematik tambahan, biologi, fizik dan juga kimia. Jadi, ibu bapa saya kedua-dua kerja guru di sekolah rendah dan membuatkan saya rasa saya pun mau jadi guru lah, tapi guru sekolah menengah lah, iaitu guru kimia. Oh, guru kimia. Oh, memang minat kimia lah. Oh, maksudnya cita-citanya menjadi guru. Oh, so maksudnya relate lah dengan sembang kita hari ni kan. Maksudnya sembang kita berkenaan dengan adab pelajar. So maksudnya peredaran zaman zaman Iris nanti mungkin lebih mencabar lah agaknya kan. So maksudnya okay Iris nak jadi cikgu kan. Cikgu sekolah menengah ke sekolah kebangsaan? Sekolah menengah. Sekolah menengah. Maksudnya nak ajar budak pelajar-pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Oh yelah kimia mana ada ni kan, mana ada sekolah rendah, ada kat sekolah menengah aje. Jadi okey, terima kasih pada Iris. Jadi seterusnya kita pergi juga kepada panel kita yang kedua iaitu tetamu kita yang kedua iaitu Muhammad Syariful. Boleh perkenalkan diri Muhammad Syariful, cita-cita dia apa, warna kegemaran, makanan kegemaran. Jadi silakan Syariful. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syariful Jaman bin Abdul Hamid. Saya berumur 16 tahun dan saya sebenarnya berasal daripada Sandakan Sabah. Tapi saya sudah menetap lama di Labuan dalam 15 tahun lah. Saya berpindah ke Labuan. Dan saya juga seorang pelajar di SMK Ranca-Ranca. Saya mengambil kelas sains agama. Di dalam kelas itu ada subjek elektif, yaitu untuk subjek sains kemanusiaan dan agama lah. Jadi antara subjek-subjek yang saya ambil, subjek elektifnya ada ekonomi, ada sains rumah tangga, pendidikan seni visual. Lepas tu yang untuk agama tu ada syariat Islamiah, ada bahasa Arab, ada pendidikan Al-Quran Sunnah. Jadi cita-cita dia apa Syariful? Saya pun sebenarnya sama juga dengan Iris. Saya bercita-cita untuk jadi seorang guru. Jadi warga pendidik lah. Sebab sebenarnya dulu saya pernah menyimpan cita-cita untuk jadi seorang tentera. Sebab mahu merealisasikan impian ayah. Tapi bukan. Ayah dia pernah bercita-cita untuk menjadi seorang tentera tapi tidak kesampaian. Jadi ayah bila satu masa ayah ada bawa saya bercakap lah. Katanya kalau nak memilih kerjaya ni atau mau memilih cita-cita, pilih yang apa kita suka, apa yang kita rela mau buat. Kita tidak boleh pilih satu kerjaya yang kita rasa macam terpaksa mahu buat. Jadi kalau Syariful lebih kepada pendidik ataupun tentera? Saya sebenarnya okey saja, tapi saya lebih suka pada bercerita lah. Saya seorangnya suka berkongsi. Jadi saya memang ada minat untuk jadi seorang pendidik. Oh, seorang pendidik. Maksudnya kalau macam anda kata kalau tentera apa? Oh, udara, darat. Sebenarnya kalau gayat ada gayat sebenarnya. Memang dulu memang ada cita-cita jadi tentera darat. Oh, tentera darat. Maksudnya kagat ke macam ke tak juga? Apa-apa. Memang ayah dulu cakap pasal tentera je. Bila dia tahu yang saya ni ada juga minat dalam agama, memang dia cakap dalam tentera pun ada bidang ada bahagian untuk agama juga. Kagat. Kagat. Jadi macam itulah cita-citanya. Maksudnya kedua-duanya memang minat untuk mengajar. Jadi memang
kenalah untuk tajuk kita hari ni. Jadi berkenaan dengan guru dan pelajar. Jadi untuk Iris dan Syariful, jadi kita sembang santai je lah hari ni kan. Sembang kita bukanlah kata macam saya cakap tadi, bukanlah kita ni nak jawab exam ke apa, tapi kita just sembang tentang permasalahan yang dihadapi sekarang. Kalau kita tengok tentang adab tentang pelajar sekarang ni yang memang makin serius, makin meruncing. Kalau kita tengok tentang isu-isu semasa berkenaan dengan pelajar kurang hajar dengan guru, pelajar biadab dengan guru, itu adalah satu benda yang sangat-sangat menakutkan sekarang ni. Kalau macam yang saya boleh share dengan dengan Iris dan Syariful, kalau saya pernah baca dan saya pernah tengok yang mana seorang pelajar dia baling batu ketika mana gurunya sedang solat. Jadi itu satu keberanian, dan yang membuat itu adalah seorang pelajar tingkatan 1 yang mana dia baling batu, dan batu tu bila ditunjukkan dalam gambar boleh dikatakan bersalah juga batunya tu. Jadi kena pula pada ketika itu gurunya sedang solat. Jadi itu adalah satu benda yang saya rasa sangat serius dan sangat menakutkan. Kalau pelajar tingkatan 1 pun boleh buat sebegitu kepada guru-guru, macam mana nanti generasi-generasi akan datang, nak mendidik kepada generasi akan datang yang terjadi kepada negara. Itu akan memberi kesan kepada masa depan. Sebab apa? Bila kita melibatkan guru, itulah melibatkan keberkatan kita. Itulah yang dianjurkan tentang agama. Bila kita tak payah sebut tentang adab lain, tetapi kita sebut tentang fokus kepada guru. Sebab apa kita fokus pada guru? Sebab macam saya cakap tadi, keberkatan itu. Jadi kita akan fokus dulu pada Iris. Untuk soalan yang pertama ni, jangan risau, soalannya senang je. Kita share je. Share sembang santai kan. Macam kita sembang-sembang. Jadi Iris, untuk soalan yang pertama, kita pergi ke ladies first dululah. Syariful, kita kena mengalah. Kita lelaki kena sentiasa mengalah. Jadi untuk untuk soalan yang pertama, kalau macam daripada pandangan Iris, apakah yang menyebabkan para pelajar ni, kalau macam pada pandangan Iris adalah seorang pelajar juga kan. Jadi daripada pandangan Iris setiap hari di dalam sekolah, ya Syariful pun sama. Kalau macam saya dah tinggalkan sekolah tu lama, dah dekat 20 tahun. Jadi dah peredaran zaman tu mungkin dah berbeza. Jadi daripada pandangan Iris sendiri, apa sebab pelajar ni tak menghormati guru daripada pandangan Iris? Ya, baiklah. Jadi macam kita tahulah, isu ni dia makin lama dia makin panas kan, makin hangat dekat Malaysia ni terhadap golongan anak-anak muda kita. Jadi kalau kita nak cakap yang mereka kurang ajar sebab mereka kurang didikan adab di rumah atau di sekolah, itu semua macam karut lah, macam cerita dongeng saja. Sebab di sekolah kan cikgu juga sudah pun diorang terapkan amalan nilai murid. Jadi sebenarnya bagi saya sendirilah, pelajar-pelajar yang makin lama makin hilang rasa hormat ini adalah sebab mereka salah pergaulan ataupun pengaruh rakan sebaya. Contohlah, kalau ada seorang pelajar ni, dia sebenarnya dia okey. Dia orang yang suka membantu cikgu, tapi bila dia berkawan dengan orang yang suka ajak dia ponteng sekolah, mengeji, mencaci guru-guru sendiri, lama-lama dia akan terjebaklah sebab sebab bagi dia macam, oh kalau kawan aku boleh, takkanlah aku tak nak ikut kan. Jadi macam, bolehkah saya mau bagi satu pepatah lah kan? Boleh ni, tak ada masalah. Dekat 10 okey. Jadi yang saya pernah dengar lah begini. Kalau kita ni bersahabat dengan penjual minyak wangi, kita akan terkena percikan harum minyak wangi dia. Tapi kalau kita bersahabat dengan tukang besi, percikan api dia tu akan mencarik-carik baju kita. Maksudnya di sini, kita punya environment, kita punya sekeliling tu dia akan mempengaruhi siapa diri kita sebenarnya. Betul setuju. Jadi macam Iris sebut, kalau itu faktor sekeliling lah. Maksudnya daripada sekeliling kita, Waimah dekat mana pun kedudukan kita, kalau macam sekeliling kita itu tidak baik, dan maka itu akan mempengaruhi diri kita. Itu je. Tapi kita sendirilah yang kena cari kan, environment yang baik ataupun tak baik. Kita sendiri, kalau macam Iris dengan Syariful sendiri dekat sekolah, so kita dah tahu lah kawan kita yang mana yang yang boleh memberikan kesan yang baik dan kesan yang tak baik pada diri kita kan. Jadi itu di antara sebab kenapa pelajar kurang menghormati guru. Sebab apa? Benda ni kalau macam kita tengok dalam media sosial apa semua, benda tu macam satu isu yang sangat serius. Kalau macam dalam Facebook kita tengok pelajar ni maki guru depan-depan. Kalau macam zaman saya dulu, maksudnya
depan tak berani, belakang je berani. Jadi bukan belakang berani, kita rasa macam kita tak wati gitu je lah. Kita rasa macam kita tak wati, tapi sampai simbah cat dekat kereta guru, itu bukanlah satu benda yang saya rasa macam itu bukan satu benda yang baik untuk kita melepaskan amarah kita kepada guru-guru. Sebab itu akan memberikan kesan juga pada masa depan kita. Baik, kita untuk soal seterusnya kita kepada Syarif pula. Baik, Syariful. Soalan tak sahun. Dia senang je. Dia santai je. Relax. Jadi, macam mana kalau macam apa ni Iris tadi cakap tentang apa tu kalau macam daripada rumah apa semua apa tu tak ada adab, tak ada pendidikan adab daripada rumah apa semua, itu semua benda yang maksudnya tak logik lah. So maksudnya daripada pandangan Syariful sendiri, apakah sebenarnya peranan mak ayah ni untuk mendidik anak supaya beradab dekat sekolah? Kalau macam daripada pandangan mungkin dekat rumah mak ayah ada tegur ke, ataupun kadang-kadang setengah kawan-kawan tu mungkin mak ayah tu biarkan ke, ataupun macam mana ke. Jadi daripada pandangan Syariful sendiri, macam mana peranan ibu bapa juga untuk mendidik anak-anak tentang adab di sekolah? Terus silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi isu adab lagi-lagi dalam kalangan guru dan pelajar ni sentiasa hangat diperbincangkan. Dia tidak pernah jadi satu isu lapuk. Jadi memang akan ada isu-isu yang akan timbul setiap tahun, dan memang adab pelajar dan adab pelajar kepada guru ni sangat penting lah. Lagi-lagi kepada pelajar seperti kami ni menuntut ilmu. Jadi berbalik kepada soalan, iaitu peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak tentang adab. Jadi pada pendapat saya, ibu bapa peranannya sangat penting. Lagi-lagi ibu bapa ni merupakan guru pertama anak-anak di rumah. Jadi ibu bapa tu dia perlu memberikan contoh yang baik. Dia perlu memberikan didikan yang baik kepada anak-anak lah, supaya didikan yang diberikan kepada anak-anak itu hasilnya akan dapat diterapkan oleh anak-anak ataupun pelajar di sekolah. Jadi misalnya kalau ibu bapa dari rumah sudah menerapkan pada anak-anak untuk menghormati orang yang lebih tua, dan banyak lagi lah nilai-nilai yang lain, maka anak-anak dia akan bawa nilai-nilai yang diajar oleh kedua orang tua itu ke sekolah. Dia akan aplikasikan, dia akan terapkan. Dan juga saya mahu berkongsi lah satu pepatah Melayu. Saya pun tak nak kalah juga. Saya pun nak berkongsi juga. Jadi ada satu pepatah Melayu yang saya suka juga gunakan dalam karangan saya, yaitu melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi biarlah anak-anaknya ataupun para pelajar ni dari rumah, dari kecil sudah diterapkan dengan nilai-nilai yang baik. Jadi semakin mereka dewasa, semakin bertambah umur, nilai-nilai yang baik itu dapat mereka sematkan dalam hati, dapat mereka terus lakukanlah, dapat mereka terus menjadikan sebagai macam satu inilah diorang punya perbuatan. Jadi mereka tinggalkan yang tidak baik, mereka buat perkara yang diajar oleh ibu bapa di rumah itu, diorang terapkan di sekolah. So maksudnya kalau ikut kepada resmi padi lah, semakin tinggi semakin tunduk. So itulah sebagai pendinding untuk masa depan dia, supaya tak mempengaruhi dengan anasi-anasi yang jahat kan. So jadinya macam penting lah juga sebenarnya peranan ibu bapa. Maksudnya ibu bapa pun tak boleh nak mengharapkan guru 100%. Sebab apa? Separuh daripada kehidupan seharian anak-anak ni sebenarnya berada di rumah juga. Jadi ibu bapa pun penting untuk mendidik anak-anak dan berikan. Maksudnya bukan sahaja mendidik daripada segi ilmu, tetapi bukan mengharapkan pencapaian terbaik daripada ilmu, tetapi apa semua itu sangat penting. Jadi untuk anda semua, kita akan berehat sebentar dan kita akan tanya soalan untuk pusingan yang kedua. Okey, kita akan kembali selepas ini.
Baiklah, kembali lagi kita di dalam Jawi Labuan Live bersama saya DJ Syahrul dan bersama penaja kita iaitu Accent. Dan untuk pengetahuan anda semua sekali lagi, penaja kita iaitu Accent terdiri daripada gabungan 20 buah NGO Islam terutama di Malaysia yang berperanan sebagai badan pemantau mewakili masyarakat madani dan melindungi kedudukan agama Islam dan umat Islam di Malaysia secara objektif dengan tegas dan berhemah. Fokus utama Accent adalah kepada pembangunan dakwah Islam, mempertahankan kedudukan Islam dan penyebaran rahmatan lil alamin. Dan sambil-sambil tu saya nak mengajak kepada sidang penonton sekalian supaya sambil-sambil kita menonton dan mendengar, sama-sama kita ringankan tangan untuk subscribe to Accent YouTube dan follow Facebook Accent. Begitu juga Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baik, kita terus sahaja kepada pusingan kita yang kedua bersama dua ahli panel kita yang cantik dan handsome lagi bergaya, iaitu Iris dan Syariful. Kita kembali balik. Jadi untuk macam tadi kita dah sembang tentang topik permulaan tentang cara sebab apa pelajar kurang untuk menghormati guru dan apakah peranan yang perlu dibawa oleh ibu bapa untuk anak jadi beradab di sekolah. Jadi untuk yang seterusnya ni kembali baliklah kepada Iris. Jadi Iris, kalau boleh saya nak tanya, kalau saya nak tanya Iris ada Facebook kan, ada media sosial kan. Kalau zaman sekarang ni kalau orang tak ada media sosial, orang kita rasa macam macam tu. Tak ada media sosial, Facebook tak ada, TikTok tak ada, Instagram pun tak ada. So itu jadi maksudnya paling basic ada Facebook. Iris ada Facebook, Syariful ada Facebook, adalah media sosial tu kan. So ada ikutilah perkembangan semasa tu. Jadi untuk Iris, soalannya, jadi kalau macam kita tahu bahawasanya media sosial ni adalah satu keutamaan pada zaman sekarang kan, satu kepentingan pada zaman sekarang. Macam mana dia media sosial ni mempengaruhi cara pelajar berinteraksi dengan guru mereka? Silakan Iris. Okey, jadi macam yang kita tahu lah kan, media sosial ni dia bukanlah satu teknologi baru tapi semakin berkembanglah sebab dia lebih memudahkan kita nak berinteraksi dengan orang lain. Jadi golongan muda pun tak terkecuali lah untuk dorang ambil kesempatan, dorang cuba gunakan media sosial. Jadi berbalik kepada soalan, kalau kita nak jawab soalan ni, kita kena tengoklah macam mana cara golongan muda ni dia gunakan media sosial untuk apa, bagaimana. Kalau anak-anak muda tu dia guna media sosial untuk just tengok benda yang bermanfaat kan, itu perkara baguslah. Tapi kebanyakan pelajar, dorang pakai media sosial ni, dorang salah guna, yang boleh mengakibatkan keruntuhan akhlak lah kepada anak-anak muda sekarang. Jadi kalau kita tengok sekarang ni dekat Instagram, dekat media sosial yang lain lah, dia banyak berita-berita yang kurang baiklah yang dipertunjukkan dekat media sosial. Lepas tu banyak pula drama-drama di Netflix, di YouTube yang mempamerkan budaya barat kan, mempamerkan pergaulan bebas dan juga kata-kata kesat lah yang semakin ditiru pula oleh golongan muda. Jadi contohnya lah, saya nak bagi contoh lah. Dekat TikTok dulu kan, trend zaman 2023. Bila ada cikgu-cikgu yang tanya anak murid, kenapa kamu tak siap pergi sekolah? Sebab boleh. Kenapa kamu tak siap? Kenapa kamu tak jawab soalan? Sebab boleh dek. Macam tu lah. Jadi dia nampaklah pengaruh buruk lah sebenarnya media sosial kalau kita tak guna dengan bagus. Ya, itu sahaja. Maksudnya gurauan tu patutnya bertempat lah. Kalau macam daripada segi soalan guru, tak siap kerja sekolah ke? Apa sebab boleh dek. Kalau macam saya sendiri pun sebenarnya dulu sebelum menceburi kat office Jawi ni, macam Ustaz sendiri adalah seorang guru. Lebih kurang 8 tahun macam tu. Tapi ngajar budak-budak lah. Sekadar ngajar budak-budak. Jadi maksudnya nak terikat dengan media sosial ni agak kurang. Jadi budak kena pula guru garang kan. Garang dan guru disiplin. Jadi budak-budak agak takut. Jadi untuk seterusnya, untuk Syariful, kalaulah kita tengok sekarang ni guru dengan pelajar ada gap. Maksudnya macam ada
maksudnya kalau macam separuh, macam saya cakap, separuh daripada kehidupan para pelajar adalah di sekolah, dan perlunya para pelajar memang tak lari daripada maksudnya membina hubungan dengan guru. Jadi untuk pandangan daripada segi Syariful sendiri, sejauh mana Syariful rasa guru berperanan dalam membina hubungan baik dengan pelajar? Silakan Syariful. Baiklah, satu soalan yang saya suka kerana bolehlah saya berkongsi pengalaman saya sendiri, di mana saya ada juga seorang guru yang boleh saya katakan kami ada hubungan yang rapat lah juga. Tidaklah terlalu tidak terlalu dia tidak terlalu, kami macam selalu bertanya soalan. Kalau ada apa-apa soalan yang saya ingin tanyakan, saya memang akan terus tanya kepada guru. Memang cara saya bersama dengan guru tu dengan orang lain sangat-sangat berbeza. Cara saya dengan guru lain. Jadi berbalik kepada soalan, yaitu tentang guru, dia bagaimana dia mau mengeratkan hubungan dia pada murid kan. Jadi dia boleh cara dia. Jadi guru-guru tu dia memang perlu dekatkan, dia memang perlu eratkan hubungannya dengan para pelajar, kerana ini membantu para pelajar untuk belajar dengan lebih mudah. Okay. Contohnya, saya bagi contoh bagi dua sudut pandang yang berbeza. Okay. Contoh yang pertama, kalau seorang pelajar tu dia tidak terlalu dekat dengan gurunya, dia macam dia kurang dia sukar sebab gurunya tidak mengingatkan hubungan dengan murid-muridnya. Jadi pelajar ni dia memang akan susah untuk mempelajari subjek yang diajar oleh guru tersebut. Contohnya, dia mau bertanya pun dia akan fikir 2 kali. Jadi kalau sudut pandang yang lain pula, sudut pandang yang kedua, jikalau seorang pelajar itu dia rapat dengan seorang guru, dia memang akan lahir satu suasana ataupun menghasilkan satu suasana pembelajaran yang kondusif, yang selesa. Jadi pelajar kalau mau bertanya apa-apa memang akan terus tanya. Dia sebabkan pelajar dia sifat ingin tahu dia tinggi. Ya, semua benda dia mau tahu, walaupun tidak masuk dalam subjek tu, dia tetap mau tanya juga. Jadi bagi saya guru perlulah dia eratkan hubungan dia dengan murid-murid supaya berbalik pada isi saya tadi, kita mau lahirkan satu suasana atau kita mau membuat satu suasana pembelajaran yang kondusif, yang dimana pembelajaran yang selesa, yang dimana para pelajar ni dia selesa ada sesi pembelajaran dengan guru dia. Itu saja. Jadi maksudnya macam maksudnya macam guru pelajar itu memang tak lari. Maksudnya memang kaitan kebersamaan itu ada. Jadi perlulah bina hubungan maksudnya dengan guru, tapi hubungan yang terbatas lah. Maksudnya yang memang sekadar untuk buat rujukan, sekadar untuk bertanyakan soalan yang melibatkan pembelajaran ataupun melibatkan benda-benda yang yang tak lari daripada adab seorang pelajar dengan guru, dan guru tu pun perlu maksudnya macam caring dengan pelajar supaya hubungan di antara kedua-dua, antara pelajar dan guru dan pelajar itu tak lari. Sebab siapa lagi kalau macam ni kan, kalau macam pelajar nak merujuk kepada siapa kalau bukan kepada guru. Jadi maksudnya guru ada peranan yang sangat penting, dan pelajar pun ada peranan yang sangat penting untuk membina hubungan guru. Macam Syariful cakap tadi, betul, saya setuju. Iaitu perlu, sebab nakkan suasana pembelajaran yang kondusif. Kalau kita ada benda yang kita tak faham, kita tak tanya, ataupun kita rasa kita takut dengan seorang guru tu, ataupun kita pendiam je tak bercakap, maksudnya kita silent je dekat sekolah, jadi tak jadi apalah, maksudnya tak terjawab lah dengan persoalan, ataupun ada tak terwujud hubungan di antara guru dan pelajar itu. Jadi untuk pusingan yang kedua tu, maksudnya setakat ini perbincangan kita ni semakin hangat dan semakin bukanlah kata panas, tapi semakin banyak benda yang terjawab dan terungkai daripada segi persoalan yang dilontarkan berdasarkan tajuk itu tadi. Jadi untuk itu kita berehat sekali lagi, kita minum dulu, kita stay tune. Sidang penonton jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi dengan Jawi Labuan Live.
Alright, kembali lagi kita di Jawi Labuan Live bersama saya DJ Syarul dan dua ahli panel iaitu Iris Kasrina dan Syariful, dan banyak dah topik yang kita sembangkan pada hari ini, dan bersama kita juga ada penaja kita iaitu Aksen. Kalau boleh saya ulang balik untuk penonton semua, Aksen ni adalah terdiri daripada gabungan 20 buah NGO Islam utama di Malaysia yang berperanan sebagai badan pemantau mewakili masyarakat madani dengan melindungi kedudukan agama Islam dan umat Islam di Malaysia secara objektif dan tegas serta berhemah. Fokus utama Aksen ini adalah kepada pembangunan dakwah Islam, iaitu mempertahankan kedudukan Islam dan penyebaran rahmatan lil alamin. Dan sambil-sambil tu untuk sidang penonton sekalian, minta untuk ringankan tangan untuk subscribe Aksen YouTube dan follow Facebook Aksen, Facebook Aksen. Begitu juga Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Baiklah, kita akan terus kepada pusingan kita yang terakhir. Oh, pusingan dia macam forum, tapi sebenarnya tak ada pusingan, dia macam round 3. Pejalan celik kita sekarang ni dah ada dekat pusingan, dan begitu banyak benda yang Iris dan Syariful kongsikan, share dengan di dalam Jawi, dalam live kita pada hari ini. Jadinya itu sedikit informasi lah, satu kepentingan, satu benda yang sangat penting lah untuk kita tahu dan macam mana cara kita nak selesaikan persoalan-persoalan yang kita rungkaikan di dalam live ini. Baiklah, untuk Iris. Jadi, untuk Iris, kalau kita tahu tadi tentang kalau kita berbalik kepada adab, maksudnya kepada adab yang semakin meruncing di kalangan para pelajar sekarang ini, terutamanya pelajar Melayu Islam terutamanya. Jadi maksudnya sekolah juga antara salah satu peranan yang penting untuk memperbaiki adab. Sebab apa? Guru ni bukan sahaja mencurahkan ilmu, tetapi guru juga adalah salah satu figura yang sangat penting untuk memperbaiki akhlak para pelajar dan memperbetulkan adab. Jadi daripada kalau Iris tengok sendiri, apakah tindakan yang Iris harapkan untuk yang boleh kata guru untuk meningkatkan adab para pelajar di dalam kelas? Silakan Iris. Jadi yang saya harapkan lah, jadi guru-guru first thing first, diorang kena buat ialah diorang terapkan semula amalan, nilai dan adab ni. Sebab orang-orang dulu katakan adab dulu baru ilmu. Kalau kita ni pandai, kita belajar setinggi mana sekalipun, kalau adab kita di bawah tapak kaki saja, tiada guna juga. Jadi guru-guru diorang boleh mulakan dengan menerapkan nilai-nilai yang positif lah di dalam kelas. Wujudkan suasana pembelajaran yang sangat selesa supaya murid-murid diorang akan rasa dihargai dan diorang rasa macam, oh kalau dekat kelas ni rasa selesa, dia rasa seronok je dengan guru tu kan. Lepas tu guru-guru lah terutamanya diorang lah yang menjadi mentor sebenarnya kepada anak-anak murid. Kena tunjukkan macam mana nilai, macam mana nak beradab dengan guru-guru tu. Sebab ialah kan dekat sekolah orang yang mengajar kita guru. Jadi daripada guru kita belajar lah. Kalau guru sendiri pun kena beradab dengan murid, murid pun kena beradab dengan guru lah. Dua-dua kena main peranan lah supaya dapat mewujudkan satu sekolah yang ceria dan bahagia lah. Itu saja. Baiklah, itu maksudnya sangat penting. Guru main peranan dan pelajar pun main peranan untuk sama-sama saling beradab lah. Jadi maksudnya macam kadang-kadang kita tengok adab. Memang betul kata Iris. Sebenarnya puncak segala ilmu ini adalah adab sebenarnya. Dan Nabi SAW sendiri pun kalau kita tengok dalam sejarah baginda Rasulullah, maksudnya Rasulullah lebih memperbetulkan kepada adab. Sebab itu kalau kita tengok kenapa Nabi diutuskan orang-orang Arab, sebab orang Arab ni ganas daripada segi peradaban tu dia macam kurang. Sebab tu Rasulullah sendiri membawa daripada zaman jahiliah kepada zaman satu pencahayaan dan satu kebenaran yang terbaik, sehingga kan
menjadi umat yang begitu hebat pada ketika itu, pada zaman Nabi SAW. Dan itu juga boleh dijadikan sebagai satu contoh pelajar dan guru lah, untuk sebab apa, mentor utama kita adalah baginda Nabi SAW. Baiklah, untuk Syariful, jadi sekarang ni kita cerita, macam kita cakap tadi, cerita tentang adab yang semakin meruncing. Jadi untuk kembalikan, kita nakkan balik adab itu dikembalikan pada maksudnya kepada keadaan yang begitu baik. Maksudnya macam Iris cakap tadi, nakkan pelajar beradab dengan guru dan guru juga beradab dengan pelajar. Jadi apa benda yang macam mana dan bagaimana yang Syariful fikirkan untuk apa yang perlu dilakukan untuk kita kembalikan adab untuk menghormati, khususnya kepada pelajar lah, untuk menghormati guru di sekolah. Silakan Syariful. Baik, sebenarnya ada banyak cara untuk kita kembalikan adab pelajar pada guru di sekolah. Salah satunya yang paling mudah, ya sekolah kena adakan program lah. Contoh programnya yaitu mantapkan akhlakmu. Jadi program tu dia bertujuan supaya sekolah dia mahu murid-murid ataupun para pelajar tu diterapkan nilai-nilai murni seperti menghormati guru, kasih sayang, bukan saja kepada guru sebenarnya, kerana persekitaran di sekolah tidak terbatas hanya kepada guru dan pelajar saja. Ada juga orang lain seperti pengawal keselamatan dan lain-lain lah. Jadi di samping mereka menghormati guru, mereka juga kenalah hormati siapa saja di persekitaran sekolah tu. Jadi memang menurut saya yang paling mudah yang boleh dijalankan oleh sekolah ialah buat program sebegitulah. Jadi saya rasa itu saja. Tapi bolehkah saya berkongsi nasihat ayah saya lah sebelum saya habiskan? Boleh silakan. Sebenarnya nasihat tu dia tidak berbeza dengan yang Iris katakan tadi, yang dikatakan ilmu datang sebelum adab. Tapi memang selalu ayah akan cakap, setiap kali dia balik, ayah akan ada satu masa dia akan panggil saya dan kami akan berkongsi lah, bercerita apa yang dia buat semasa dia bekerja. Dia akan tanya juga lah perkembangan saya. Dan satu nasihat yang selalu dia ulang-ulang daripada dulu lagi, yaitu ilmu datang sebelum adab. Dan ayah pun selalu tekankan, setinggi mana pun ilmu kita, sampai kita boleh pecahkan batu yang keras dengan hanya membaca bismillah, tapi kalau kita tidak adab, sirna lah semua. Jadi Satu ni sia-sia. satu benda yang sia-sia. Jadi saya rasa itu saja. Allahu a'lam. Baiklah, wah, cukup tergamam kata-kata pengumuman daripada ayah Syariful. Jadi memang betul lah, sebenarnya adab tu sangat penting. Kalau daripada perkataan daripada Iris dengan Syariful tadi, menggambar memang itu adalah jelas. Sebenarnya adab itu adalah melebihi ilmu. Kalau macam saya boleh sharekan kepada Iris dengan Syariful sendiri, maksudnya kalau ulama-ulama terdahulu, murid-murid daripada ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang muktabar khususnya lah, maksudnya macam Imam Malik, anak murid kepada Imam Malik pernah mengatakan bahawasanya, aku pernah belajar dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi kami cuma belajar ilmu daripada Imam Malik itu adalah 2 tahun sahaja. Selebihnya itu kami belajar tentang adab. Maksudnya nak mengatakan bahawasanya adab itu sangat penting. Kita tengok bagaimana 20 tahun belajar dengan Imam Malik, 2 tahun je Imam Malik mencurahkan ilmu. Yang selebihnya adalah berkenaan dengan adab. Maksudnya ulama terdahulu dah menekankan, dah mengajarkan kepada kita bahawasanya adab dan akhlak itu sangat penting, bukan sahaja untuk kehidupan kita sekarang, tetapi untuk kehidupan kita akan datang. Untuk kehidupan, untuk mencerminkan masa depan kita yang terbaik. Biarlah kalau kita tak ada ilmu, tetapi kalau kita ada adab, orang akan sayang kita, orang akan rapat kita, dan kita boleh menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Baiklah, Bejang Cilik, kita dah berada di penghujung rancangan lah, penghujung siaran live kita pada hari ini, dan terima kasih diucapkan kepada Iris ataupun Syariful. Ada kata-kata terakhir
Tak ada. Iris Syariful disebabkan sudi meluangkan masa bersama Jawi Labuan Live untuk berkongsi tentang topik kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada tim technician kita Jawi Labuan Live, Muazzam dan the team di atas di atas kerjasama yang begitu baik di dalam Jawi Labuan Live ini. Dan terima kasih kepada sidang penonton, dan terima kasih juga kepada rakan penaja kita iaitu Exin, dan minta kepada sidang penonton untuk mengikuti, subscribe dan follow tentang Exin, dan jangan lupa untuk follow juga Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. InsyaAllah sidang penonton sekalian, kita berjumpa lagi pada Jawi Labuan Live yang akan datang bersama saya DJ Syarul, dan terima kasih sekali lagi, dan semoga kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.